Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar para pelajar? Saya harapkan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat bersua dalam program Kelantan Ikhlas bagi mata pelajaran sains tingkatan 3. Nama saya Cikgu Ruslinda binti Abdullah dari Sekolah Menengah Agama Arab Ittifaqiyah Kampung Telosan, Pasir Putih. Baiklah para pelajar, hari ini cikgu akan berkongsi dengan anda semua satu topik dari bab 1 iaitu rangsangan dan gerak balas. Di bawah topik ini, cikgu akan fokuskan kepada standard kandungan 1.3 iaitu rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Baiklah, sebelum kita teruskan, pernahkah para pelajar terfikir mengapakah pucuk tumbuhan sentiasa tumbuh ke atas? Yang kedua, apakah yang berlaku kepada akar tumbuhan apabila tumbuhan disiram air? Dan yang ketiga, mengapakah pokok semalu sentiasa mengucupkan daunnya apabila disentuh? Baiklah, jawapan kepada semua persoalan ini ialah tumbuhan berkeupayaan mengesan rangsangan dan bergerak balas terhadap rangsangan yang diterima di sekitarnya, seperti juga kita manusia dan haiwan. Okey. Kepentingan rangsangan dan gerak balas ini kepada tumbuhan adalah sangat penting kerana ia membantu tumbuhan untuk terus hidup dan mengekalkan spesiesnya di muka bumi. Baiklah, gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu gerak balas tropism dan juga gerak balas nasti. Okey. Sekarang mari kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah para pelajar, terdapat 3 objektif pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan standard pembelajaran. Okey, yang pertama, pelajar akan dapat memerihalkan bahagian manakah pada tumbuhan yang peka terhadap rangsangan. Okey, contohnya, bahagian akarkah ataupun bahagian pucukkah yang peka terhadap rangsangan air? Okey, objektif yang kedua. Okey, objektif yang kedua ialah pelajar dapat menghubungkaitkan gerak balas dan rangsangan dalam tumbuhan ini terhadap kemandiriannya. Contohnya, apakah kepentingan fototropism terhadap kemandirian tumbuhan? Dan objektif yang ketiga adalah pelajar akan dapat melaksanakan eksperimen bagi mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap pelbagai rangsangan. Baiklah para pelajar, seperti yang telah saya sebutkan tadi, gerak balas tumbuhan ini dibahagikan kepada dua, iaitu tropism dan juga nasti. Okey, di bawah gerak balas tropism terdapat 4 jenis. Yang pertama ialah fototropism. Yang kedua, hydrotropism. Yang ketiga, geotropism. Dan yang keempat ialah gerak balas. Baiklah para pelajar, sekarang mari kita lihat pula jenis gerak balas tumbuhan. Okey, seperti yang telah saya sebutkan tadi, gerak balas tumbuhan ini boleh dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu gerak balas tropism dan gerak balas nasti. Di bawah gerak balas tropism terdapat 4 jenis. Okey, yang pertama ialah fototropism. Yang kedua, hydrotropism. Yang ketiga, geotropism. Dan yang keempat, thigmotropism.
Manakala di bawah gerak balas nasti, contoh-contohnya ialah sismonasti, fotonasti dan juga termonasti. Sebenarnya, apakah perbezaan antara tropism dan gerak balas nasti? Baiklah, mari kita lihat satu persatu. Apakah tropism? Tropism ialah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan di mana gerak balas ini bergantung kepada arah rangsangan. Okey, ianya berlaku pada bahagian-bahagian tertentu tumbuhan seperti akar, batang dan juga pucuk. Sekiranya bahagian tumbuhan ini tumbuh mendekati arah rangsangan, ia dikenali sebagai tropism positif. Manakala jika bahagian tumbuhan ini tumbuh menjauhi arah rangsangan, ia dikenali tropism negatif. Okey. Mari kita lihat pula apakah jenis-jenis rangsangan pada tumbuhan. Baiklah para pelajar, terdapat 4 jenis rangsangan pada tumbuhan. Yang pertama ialah cahaya, yang kedua air, yang ketiga graviti dan yang keempat ialah sentuhan. Apakah nama gerak balas bagi rangsangan-rangsangan ini? Mari kita kaji satu persatu. Okey, yang pertama, fototropism. Perkataan foto adalah merujuk kepada cahaya. Oleh itu, fototropism adalah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan cahaya. Okey, bahagian pucuk adalah fototropism positif kerana pucuk sentiasa tumbuh ke arah cahaya matahari. Sebab itulah para pelajar, pucuk ataupun pokok sentiasa tumbuh tegak ke atas. Okey, manakala akar pula adalah fototropism negatif kerana akar tumbuh menjauhi arah rangsangan. Okey, pelajar boleh lihat di dalam gambar. Okey. Terdapat juga pucuk tumbuhan yang melengkung ke arah kiri. Okey, kenapa tumbuhan ini melengkung? Okey, ini adalah kerana cahaya matahari telah disekat untuk sampai kepada tumbuhan ini. Okey, ia cuma dapat cahaya matahari yang terdapat pada lubang yang terletak di sebelah kiri. Jadi sebab itulah tumbuhan ini melengkung ke kiri. Okey. Sekarang kita ingin lihat apakah kepentingan gerak balas hydrotropism terhadap kemandirian tumbuhan. Hydrotropism ini membolehkan tumbuhan mendapatkan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis, iaitu satu proses yang sangat penting bagi tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Okey, baiklah kita lihat pula tropism yang kedua, iaitu hydrotropism. Perkataan hydro adalah merujuk kepada air. Oleh itu, hydrotropism adalah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan air. Akar adalah hydrotropism positif kerana akar akan selalu tumbuh ke arah air. Okey, pelajar boleh lihat di dalam gambar rajah yang disediakan. Okey, seterusnya bahagian hydrotropism negatif adalah pucuk kerana pucuk tumbuh menjauhi arah rangsangan. Okey, sekarang kita lihat apakah kepentingan hydrotropism kepada tumbuhan? Okey, hydrotropism membolehkan tumbuhan mendapatkan air dan garam mineral bagi
kelangsungan hidupnya kerana air dan garam mineral adalah keperluan asas semua benda hidup. Sekarang kita lihat pula tropism yang ketiga, iaitu geotropism. Perkataan geo adalah merujuk kepada bumi. Maka geotropism adalah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan graviti bumi. Bahagian akar adalah geotropism positif kerana akar sentiasa tumbuh ke dalam bumi mengikut arah graviti. Manakala pucuk pula ialah geotropism negatif kerana tumbuh ke atas melawan arah graviti. Okey, seperti dalam gambar rajah yang ditunjukkan di dalam slide. Okey, seterusnya kita ingin lihat apakah kepentingan geotropism ini kepada tumbuhan. Geotropism membolehkan akar tumbuh jauh ke dalam tanah dan sekaligus ia dapat mencengkam tanah dan memberikan kestabilan kepada tumbuhan supaya ia tidak mudah tumbang. Selain itu, akar juga akan dapat menyerap air dan garam mineral yang terdapat jauh di dalam tanah. Okey, kita pergi pula kepada tropism yang terakhir, iaitu tigmotropism. Okey, tigmotropism ialah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan sentuhan. Okey, bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan sentuhan ini ialah sulur paut dan juga batang lilit. Okey, seperti anda boleh lihat di dalam slide di belakang saya ni. Okey, seterusnya kita ingin lihat apakah kepentingan tigmotropism ini kepada tumbuhan itu. Okey, tumbuhan yang mempunyai sulur paut dan batang lilit ini adalah mempunyai batang yang lembut. Ia tidak mampu untuk berdiri sendiri. Jadi, tigmotropism membolehkan tumbuhan ini mendapatkan sokongan dengan cara melilit ataupun berpaut pada struktur lain seperti pagar, kayu pancang ataupun para. Kenapa ia perlu melilit kepada struktur lain? Okey, tujuannya ialah supaya ia dapat berdiri bagi mendapatkan cahaya matahari yang mencukupi untuk melakukan proses fotosintesis. Baiklah para pelajar, kita telah pun melihat keempat-empat jenis tropism. Sekarang kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan gerak balas nasti. Baiklah, gerak balas nasti adalah suatu gerak balas pada tumbuhan yang tidak bergantung kepada arah rangsangan. Okey, kita telah belajar tadi bahawa tropism gerak balasnya bergantung kepada arah rangsangan. Berbeza dengan nasti, gerak balasnya tidak bergantung kepada arah rangsangan. Okey, terdapat 3 rangsangan bagi gerak balas nasti. Yang pertama ialah sentuhan, yang kedua cahaya dan yang ketiga ialah suhu ataupun haba. Mari kita lihat gerak balas termonasti satu persatu. Okey, yang pertama, sismonasti. Sismonasti ialah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan sentuhan. Okey, contoh tumbuhan yang memiliki gerak balas sismonasti ialah pokok semalu dan juga pokok perangkat lalat Venus. Okey. Pokok semalu ini akan menguncupkan daunnya apabila disentuh.
tanpa mengira arah sentuhan sama ada daripada atas, bawah, kiri ataupun kanan. Okey. Sebaik sahaja disentuh, ia akan terus menguncupkan daunnya. Okey, begitu juga dengan pokok perangkat lalak Venus. Okey, pokok perangkat lalak Venus ini mempunyai dua belah perangkap di bahagian hujung daunnya. Okey, apabila terdapat serangga ataupun lalat yang menyentuh bahagian dalam pokok perangkat lalak Venus ini, ia akan terus tertutup. Okey. Apakah kepentingannya? Okey, ada dua. Kalau bagi pokok semalu, ia adalah untuk keselamatan. Manakala untuk pokok perangkat lalap, ia adalah untuk mendapatkan makanan. Okey, kita lihat pula gerak balas nasti yang kedua, iaitu fotonasti. Okey, fotonasti adalah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan keamatan cahaya. Contohnya, pokok bunga seri pagi dan juga pokok bunga pukul 4. Okey. Pokok bunga seri pagi ini akan berkembang, akan mekar pada waktu pagi dikala matahari mula bersinar. Manakala pokok bunga pukul 4 pula akan mekar pada pukul 4 petang, iaitu pada keamatan cahaya waktu petang. Begitulah alkisahnya pokok-pokok bunga ini mendapatkan namanya. Okey, sekarang kita lihat pula gerak balas nasti yang terakhir, iaitu termonasti. Okey, baiklah, termonasti ini adalah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan suhu ataupun haba. Contoh tumbuhan adalah bunga tulips. Okey, buat pengetahuan pelajar, bunga tulip ini hanya berkembang pada musim panas, iaitu pada ketika suhu meningkat. Manakala ia akan kembali mengucupkan kelopaknya pada musim sejuk, iaitu pada keadaan suhu mula menurun. Okey, kepentingannya adalah untuk mengatur kembang dan kucupnya bunga tulip ini. Okey. Jadi kita telah pun belajar ketiga-tiga gerak balas nasti. Sekarang kita akan lihat pula eksperimen bagi mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap pelbagai rangsangan. Yang pertama kita lihat dulu ialah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan air yang dipanggil gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan cahaya yang dikenali sebagai fototropism. Okey, tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen adalah mengkaji gerak balas pucuk terhadap rangsangan cahaya. Hipotesis, pucuk tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya. Okey. Seperti dalam gambar rajah, untuk melakukan eksperimen ini, kita memerlukan dua pasu yang mengandungi anak benih. Okey. Kedua pasu ini perlu diletakkan di tempat yang sama dan dibekalkan air yang secukupnya. Salah satu daripada pasu ini perlu ditutup dengan kotak legap dan dibuat satu lubang di bahagian kiri. Okey, selepas seminggu kita akan dapati pucuk tumbuhan yang terletak di bawah kotak ini tadi akan membengkok ke arah lubang, iaitu ke arah cahaya. Manakala pucuk tumbuhan yang tidak ditutup terus tumbuh tegak ke atas. Jadi, ini menunjukkan bahawa pucuk tumbuhan bergerak balas terhadap cahaya. Okey.
Seterusnya kita tengok eksperimen yang kedua. Mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan air. Hipotesis, akar akan tumbuh ke arah air. Baiklah para pelajar, sila lihat gambar di skrin. Untuk melakukan eksperimen ini, kita memerlukan 2 buah bikar di mana di dalam bikar tersebut mengandungi anak benih kapas basah yang diletakkan di atas kasa dawai. Okey. Salah satu daripada bikar ini dimasukkan dengan kalsium klorida kontan di bahagian bawahnya. Okey, fungsi kalsium klorida kontan ini adalah untuk menyerap wap air supaya bahagian bawah bikar ini menjadi kering. Manakala bikar yang satu lagi dimasukkan dengan air. Okey pelajar, setelah seminggu kita akan dapati akar biji benih di dalam bikar yang mengandungi kalsium klorida kontan ini membengkok ke atas. Kenapa? Manakala bikar yang kedua mengandungi air di bahagian bawah, akarnya tumbuh memanjang ke bawah. Okey, pemerhatian ini menunjukkan bahawa akar pada bikar yang pertama tadi melengkung ke atas kerana ia ingin mendapatkan air yang terdapat pada kapas basah. Kesimpulannya, akar tumbuhan tumbuh ke arah rangsangan air. Okey, kita lihat pula eksperimen yang terakhir iaitu geotropism. Okey, tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen adalah mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan graviti. Hipotesis, akar akan tumbuh ke arah tarikan graviti. Okey, untuk eksperimen ini, sila lihat gambar rajah yang terdapat di skrin. Okey, kita memerlukan sebuah piring Petri. Okey, di dalamnya perlu diletakkan kapas basah ataupun kertas turas lembap. Okey, kemudian dimasukkan beberapa biji benih di mana biji benih ini disusun secara medegak dan juga melintang. Kemudian piring Petri ini perlu ditutup dan ditampal dengan pita telefon. Piring Petri ini perlu ditegakkan seperti dalam gambar rajah menggunakan plastisin dan juga bongkah kayu. Okey, selepas seminggu, apa yang terjadi? Kita akan dapati akar kepada setiap anak benih ini tumbuh ke bawah ke arah tarikan graviti tanpa mengira sama ada biji benih ini diletakkan secara menegak ataupun melintang. Jadi, kesimpulannya di sini, akar adalah bergerak balas terhadap tarikan graviti. Baiklah para pelajar, sebagai penutup, mari kita lihat semula apa yang telah kita pelajari hari ini. Okey, kita telah belajar terdapat 2 jenis tropism iaitu terdapat 2 jenis gerak balas iaitu tropism dan juga gerak balas nasti. Okey, tropism terdapat 4, fototropism, hydrotropism, geotropism dan juga thigmotropism. Manakala nasti terdapat 3, sismonasti, fotonasti dan juga termonasti. Okey, apakah kepentingan gerak balas? Gerak balas ini, okey, fototropism membekalkan cahaya kepada tumbuhan. Geotropism pula memberi kestabilan kepada tumbuhan. Okey, hydrotropism membekalkan air dan garam mineral. Manakala thigmotropism pula membekalkan sokongan kepada tumbuhan untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey. Sekarang kita lihat pula
contoh-contoh soalan bagi topik rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okey. Soalan yang pertama, okey. Di dalam soalan ini terdapat satu rajah di mana pelajar dikehendaki melukiskan apakah yang berlaku kepada pucuk tumbuhan apabila ia ditutup dengan bahan legap dan dibuat satu lubang di bahagian tepi. Okey. Seperti yang telah kita belajar, pucuk tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya. Jadi pelajar bolehlah melukis pucuk tumbuhan itu melengkung ke arah lubang di bahagian yang disediakan. Okey, dan mengisi tempat kosong di bahagian bawah itu. Okey. Soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua pula adalah berkaitan dengan gambar rajah di mana satu anak pokok di dalam satu bekas disiram dengan air di kawasan W. Kawasan W adalah agak jauh dari anak pokok. Setelah disiram beberapa hari, apa yang akan berlaku kepada akar ini? Okey, tentulah akar ini akan tumbuh ke arah rangsangan air. Jadi anda perlu lukis di bahagian bawah, okey, di kawasan yang disediakan itu akar yang tumbuh ke arah kawasan W. Okey. Sekarang kita lihat pula soalan yang seterusnya, iaitu pasu yang mengandungi pokok yang sama itu kita terbalikkan. Apa pula yang akan berlaku kepada pucuk tumbuhan dan juga akar tumbuhan? Okey, sudah tentu anda dapat menjawab soalan ini, kan? Okey, pucuk akan tumbuh ke atas untuk mendapatkan cahaya matahari, manakala akar akan tumbuh ke bawah untuk mendapatkan air ataupun kerana mengikut arah graviti. Okey, kita ada soalan yang terakhir. Okey, terdapat gambar rajah. Okey, gambar rajah menunjukkan pokok bunga seri pagi. Okey. Anda dikehendaki menyatakan gerak balas tropism yang terdapat pada tumbuhan ini. Okey. Gerak balas yang terdapat pada tumbuhan ini ialah thigmotropism, di mana pokok ini melilit pada struktur iaitu pagar. Okey, soalan yang kedua. Jelaskan keperluan gerak balas ini kepada tumbuhan tersebut. Maksudnya, apakah fungsi gerak balas ini kepada tumbuhan? Okey. Jadi, anda perlu nyatakan bahawa tumbuhan ini memanjat pagar bagi mendapatkan sistem sokongan untuk berdiri bagi mendapatkan cahaya matahari. Okey, soalan seterusnya ialah nyatakan jenis rangsangan dan juga bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan ini. Okey. Rangsangan apa, pelajar? Rangsangan sentuhan. Bahagian yang peka ialah batang lilit. Okey, dan soalan yang terakhir. Berikan dua contoh tumbuhan lain yang mempunyai gerak balas yang sama seperti tumbuhan di atas. Okey, untuk soalan ini, pelajar boleh memberikan apa sahaja nama tumbuhan yang mempunyai gerak balas seperti ini. Contohnya, pokok kacang panjang, pokok peria, pokok kacang botol dan sebagainya. Okey. Jadi, sekian saja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum dan salam sejahtera.